Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Jadi mudah-mudahan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang untuk kita berada di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita al-hidayah wal inayah wat taufiq wal as-sihah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat sana nanti insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada minggu depan kita akan menyambut hari raya Idul Adha ataupun hari raya Korban pada hari Khamis. Manakala Saudi dia menyambut raya pada hari Rabu. Kan mana hari Arafah tu jatuh pada hari Selasa. Cuma kita di Malaysia ni berpuasa pada 9 Zulhijjah pada hari Rabu. Tapi ada juga pendapat mengatakan bahawa sebaik-baiknya puasa 2 hari lah. Mana sempurna hari Arafah di sana pun boleh dan sempurna 9 Zulhijjah di sini pun boleh. Okey. Jadi untuk malam ini kita akan berbicara sedikit berkaitan dengan ibadat korban, dan sekiranya ada soalan boleh tanya lalu. Masa saya ceramah tu, masa syarah tu, boleh tanya lalu soalan-soalan yang perlu diketahui. Okay, ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, laisal mautu a'zama masaibil hayati bal huwa sunnatul hayati. Dia kata mati ni dia bukanlah musibah yang besar dalam kehidupan, tetapi mati merupakan sunnatul hayat. Memang setiap manusia wajib menjalani kematian, wajib menemui kematian. Jadi dia kata mati ni bukanlah suatu perkara yang sangat besar musibah dia, tapi dia merupakan sunnatul hayah, sunnah kehidupan. Al-mautu haqqun ala kulli kainin hayyin. Mati ni memang terkena ke atas setiap makhluk yang hidup. Nama dia makhluk, memang dia pasti akan mati. La mafarra minhu wa min sakaratihi kainan man kana. Maka tak boleh lari daripada mati dan tak boleh lari daripada sakaratul maut, walau bagaimanapun dia makhluk tu kan. Hayawan kana, adakah sama ada dia itu haiwan pun akan mati, au insiyan ataupun manusia akan mati, au jinniyan ataupun jin pun juga mati. Sebab dia makhluk memang akan menemui kematian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in hadikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap sesuatu pasti akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala, baginya segala hukum dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Hatta man istafahum azza wa jalla min anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar lam yuktab lahumul khuludu al-abadi. Sekalipun orang yang menjadi pilihan Allah di kalangan para nabi, para rasul, maka tidak ada para nabi dan para rasul yang dikekalkan kehidupan mereka di atas muka bumi. Tak ada. Tak ada rasul yang tak mati dan tak ada nabi yang tak mati. Bal matu wa rahilu. Bahkan mereka semuanya
telah pun meninggal dunia dan telah pun berpindah alam daripada dunia ke akhirat. Wa hatta nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ahabbul khalqi ila Allahi mata. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia baginda merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala pun mewafat. Wa qala lahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada baginda, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad pasti akan mati dan mereka juga pun mati. Maknanya mati tak kenal siapa, sama ada orang yang paling Allah Ta'ala suka, sayang, ataupun orang yang paling Allah Ta'ala benci. Was-sahabatul kiram ka'Abi Bakr as-Siddiq wal Faruq Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn Abi Talib wa Khalid ibn al-Walid wa ghairihim min ar-ra'in al-awwal min salafin salih min as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Dan para sahabat seperti Abu Bakar as-Siddiq, seperti Al-Faruq Umar ibn al-Khattab, seperti Ali bin Abi Talib, Khalid al-Walid dan lain-lain lagi di kalangan generasi yang pertama daripada salafus salih yang pertama, yang terdiri daripada para sahabat radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum minat tabi'in wa tabi'it tabi'in, daripada kalangan tabi'in dan tabi'in matu jami'an kazalik, mereka juga telah pun meninggal dunia. Kama mata wa sayamutu ahlul kufri wal fusuq fi rubu'il alamin ala murri ad-duhur wal unsur, sebagaimana telah mati dan akan mati orang yang kafir dan orang yang jahat di segenap pelosok alam sepanjang zaman. Tak ada yang tak mati. Min amsali Abi Jahlin wa Abi Lahab wal Walid ibn al-Mughirah, seperti Abu Jahal pun mati, Abu Lahab pun mati, Al-Walid ibn al-Mughirah pun mati, wa Qaisar wa Kisra pun mati dan sebagainya. Wa asbahihim qadiman wa hadisan, dan orang yang seumpama mereka di zaman dulu ke di zaman sekarang ke, walakin ma'al fariq baina ma yantaziruhu ahlul iman min na'imin muqim biwa'dim min Allahil qa'il. Cuma dikata yang bezanya orang yang beriman dan beramal soleh, apabila dia menemui kematian, yang menunggu mereka ialah nikmat yang berkekalan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang as-sabiquna al-awwalun, generasi yang pertama, terdiri daripada para muhajirin dan ansar dan mereka yang mengikut jejak langkah mereka. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepadanya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Allah Ta'ala menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling agung. Maknanya orang yang beriman dan beramal soleh, walaupun mereka mati, tapi mereka ditunggu oleh syurga. Okay. Wa ma yantaziruhu ahlu zulam wal kufr min azabin alim biwa'din min Allahil qa'il. Adapun orang yang berada di dalam kegelapan, tak ada iman, orang yang kufur, orang yang tak beriman, yang menunggu mereka selepas mati ialah azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan kamu akan dikumpulkan ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya kita tengok orang beriman mati juga, orang kafir pun mati juga. Cuma selepas mati orang beriman beramal soleh ke syurga, orang kafir dan orang tak beriman ke neraka. Itu kita kena faham. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, al-udhiyatu hiya ihda sya'air Islam. Dia bahasa Arab, korban-korbani
dipanggil udhiyah. Daripada kalimah udhiyahan, korban. Korban ini makna dia salah satu daripada syiar Islam, allati yataqarrabu bihal muslimuna ila Allah bitaqdimi zibhin minal an'am. Dengan orang Islam ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang ternakan. Itulah yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas, kan. Wazalika min awwali ayyam Idul Adha. Dia bermula daripada hari pertama Idul Adha hatta akhiri ayyam tasyrik, sehinggalah berakhirnya hari tasyrik. Kita tahu tasyrik itu mana apa? Tasyrik itu makna dia, orang zaman dulu tak ada peti. Jadi daging yang dia sembelih tu kan, macam mana cara dia nak tahan lama? Dia potong-potong-potong, dijemur di bawah panasan matahari. Perbuatan menjemur di bawah panasan matahari tu nama dia tasyrik. Itu perkataan tasyrik tu. Jadi hari tasyrik ini ada 3 kan, hari ke-11 Zulhijjah, hari ke-12 dan hari yang ke-13 Zulhijjah. Okey, nama dia tasyrik. Al-udhiyatu min al-ibadati al-masyru'ati bil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin. Ibadat korban ini merupakan ibadat yang disyariatkan, yang berdalilkan kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan juga kesepakatan orang Islam mengatakan bahawa ibadat korban adalah ibadat yang disyariatkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, tunaikanlah sembahyang kepada Tuhan kamu dan kerjakanlah ibadat korban. Itu maknanya arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-hikmatu min masyru'iyyatiha ta'zimullahi bi zibhil adahi taqarruban ilaihi. Jadi kalau orang tanya apakah hikmat kita berkorban, apakah hikmat kita menyembelih binatang korban, itu semata-mata kita nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembelih binatang korban tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izhar sya'airi dinihi, dan menzahirkan syiar agama, wat tawassu'ah 'alal ahli wal fuqara wal masakin, dan kita nak bahagikan daging tadi itu kepada ahli keluarga kita, kepada orang fakir miskin kan. Itu maksud kita menjalani ibadat korban. Al-udhiyatu ibadatun wa qurbatun ila Allah Ta'ala. Dikata ibadat korban ini merupakan satu ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasihhu illa bima yardallahu Subhanahu wa taala. Maka ibadat korban tadi tidak sah melainkan dengan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yardallahu minal ibadat illa ma jama'a syartaini. Tidak akan mendapat redha Allah kecuali dihimpunkan 2 syarat. Jadi kalau siapa-siapa nak korban, dia wajib mengikut 2 syarat ini. Syarat yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Dia kena ikhlas. Dia tak boleh nak riak, dia tak boleh nak menunjuk-nunjuk, dia tak boleh nak menyatakan bahawa dia korbani gini. Dia berkorban kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak korban dia kena ikut sunnah. Sunnahnya dia kena korban selepas sembahyang hari raya, dan masa yang terakhir adalah pada hari yang raya keempat kan. Okey, itu dipanggil mutaba'ah. Al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Dia kata korban ini merupakan suatu perkara yang sunat, yang sangat-sangat digalakkan. Apa dari dia? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqribanna musallana. Man kana lahu sa'atun, siapa yang ada keluasan harta, maknanya dia bukan orang miskin lah. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Walam yudahi, tapi dia tak buat ibadat korban kan.
fala yaqribanna musallana, maka janganlah dia menghampiri tempat sembahyang raya kami pada hari ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat tidak suka kepada orang yang kaya tapi tak nak korban. Sehingga Nabi kata, kalau orang tu ada harta tapi tak nak korban, maka pada hari ini tak payahlah mari sembahyang bersama kami sembahyang hari raya sampai setara tu. Maknanya Rasulullah sangat-sangat mengharapkan orang kaya ni buat sama ibadat korban. Sebab dia kaya kan. Kalau orang miskin tu nak kan dah. Sebab sekarang ni di satu bahagian 800 kan, 700 setengah, 800, 600 tu ada tapi jarang-jarang kan. Okey. Kalau kambing seekor tu dah 900, 1000 kan. Tu memanglah orang miskin memang tak mampu, kecuali dia ada tekad, dia ada azam, dia simpan daripada awal tahun. 100 sebulan, RM80 sebulan, sampai 10 bulan dah cukup untuk dia korban. As-sahihun iza qala ar-rajul, soalan kan, adakah betul kalau seorang lelaki berkata hazal baqaratu hiya udhiyati fi hadhihi sanah sarat al-udhiyatu wajibatan wa la yajuzu lil mudahhi akluha. Kalau seorang lelaki berkata lembu ini adalah untuk korbanku, katakanlah orang kita bawa lembu, kita bawa kambing kan, orang tanya pada kita lah, nak buat apa kambing tu? Kita pun jawab, nak buat korban lah. Tak? Betul tak? Kita kata nak buat korban. Kalau kambing tadi kita tak sebut apa-apa, kita niat dalam hati kita, kambing ni saya nak korban pada tahun ini kan, kita sorang lah, maka kambing tadi sunat dikorbankan. Tapi kalau kita tak korban, tak ada apa-apa, tak berdosa kan, kita boleh jual. Tapi kalau orang tanya nak buat apa kambing tu, kita pun jawab, kita kata kambing ni nak buat korban, maka wajib dikorbankan. Maksudnya tak boleh dijual. Kambing tadi daripada sunat dia berubah menjadi wajib dengan kita mengatakan hazihi hiya udhiyati, maknanya kambing ni aku nak buat korban. Faham tak? Soalan dia, adakah harus dia makan daripada korban dia tadi yang dikatakan wajib tadi tu kan? Jawapan ada bawah inilah. Faqad nassa ba'dul fuqaha rahimahullahu ta'ala ala anna al-udhiyata tasiru wajibatan idza ayyanaha ar-rajulu biqawlihi hazihi udhiyati. Sebahagian ulama rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa binatang tadi apabila dia sebut ini adalah korbanku, ataupun kalau orang tanya nak buat gapo ke lembu tadi, dia menjawab nak buat korban lah, maka dia telah menjadi wajib korban, tak boleh buat gapo dah lah, dia tak boleh jual, tak boleh gapo kan. Dari segi hukum maknanya binatang tadi daripada sunat menjadi wajib untuk korban. Wa annahu la yajuzu lahu ba'da ta'yinha an yabi'aha. Selepas dia kata gitu, maka dia tak boleh jual lah, memang dia wajib menyembelih untuk dijadikan sebagai binatang korban. Okey. Binatang korban kalau yang sunat, okey. Wa amma hukmul akli minha faqad ittafaqa al-fuqaha ala istihbab al-akli min udhiyati at-tatawwu. Kalau binatang tu binatang korban yang sunat, katakanlah kita sembelih macam biasa kan, maka dia kata ulama telah bersepakat mengatakan bahawa sunat kita ambil sebahagian daripada binatang korban tadi untuk dijadikan untuk kita lah kan, maknanya kita bahagi tiga lah, 1/3 untuk orang fakir miskin, 1/3 untuk hadiah keluarga dan kawan-kawan, dan 1/3 kita ambil untuk makan. Itu daripada binatang yang dikatakan apa, yang tak wajib lah, yang sudah kan. Wa ammal udhiyatu allati wajabat bita'yin awin nazar awin nazri faqad ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi akli al-mudahhi minha. Okey, ada pun binatang yang dia korban ini ada yang sunat dan ada yang wajib. Yang wajib apabila kita bernazar, katakanlah sekiranya isteriku sembuh daripada penyakit dia pada tahun ini, aku bernazar
untuk korbankan seekor kambing. Aku bernazar disebut kan. Maka sampai masanya nanti dia wajib beli kambing, dia sembelih, dan kambing tadi dia wajib sedekahkan kepada orang fakir miskin, dan dia tak boleh makan. Sebab apa? Sebab dia bernazar kan? Dia bernazar kan? Adapun kalau orang tanya nak buat apa kambing tu, nak buat korban lah, maka kambing tadi wajib dikorbankan. Soalan dia, boleh tak kita makan ambil daripada binatang korban tadi? Kita ambil bagi 3, maknanya 1/3 untuk orang fakir miskin, 1/3 untuk hadiah, dan 1/3 boleh kita ambil. Boleh ke tidak? Okey, jawapan dia di sini. Amma iza wajabat al-udhiyatu fa fi hukm al-aqli minha ikhtilaful fuqaha. Maknanya para ulama telah berselisih faham. Fa indal malikiyyati wal asah indal hanabilah. Ada pandangan daripada ulama mazhab Maliki, dan yang paling asah daripada pandangan mazhab Hanbali, anna lahu an ya'kula minha wa yut'ima ghayrahu. Dia boleh makan dan dia boleh bagi pada orang lain. Faham tak? Maknanya kalau orang tanya kita lah nak buat apa kambing tu, kita kata nak buat korban. Walaupun saya dengar orang mengajar, orang kata kalau kita sebut macam tu kita tak boleh makan. Betul kan? Maka apabila kita bawa pandangan macam ni, rupa-rupanya ada 2 pandangan ulama. Pandangan pertama mengatakan boleh makan, termasuk ada beberapa ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Maknanya boleh lah, tak haram lah kita makan. Mana kita boleh ambil daripada situ. Walaupun yang wajib tu maksudnya binatang tadi tak boleh dijual lah, hukum daripada sunat kepada wajib. Tapi adakah kita boleh makan daging korban tadi walaupun wajib? Maka sebahagian ulama mengatakan boleh, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Wa inda ba'dil hanabilah wa huwa zahiru kalami Ahmad annahu la yajuzul aklu min al-udhiyati al-manzurah. Sebahagian ulama pandangan mazhab Hanbali dan perkataan yang jelas daripada Imam Ahmad mengatakan bahawa tak boleh dimakan daripada binatang yang dijadikan nazar. Tadilah maknanya sekiranya isteri saya sembuh daripada penyakit pada tahun ini, saya bernazar nak sembelih seekor kambing pada hari raya kurban nanti, maka sebahagian ulama mengatakan bahawa tak boleh dimakan binatang yang dinazarkan. Wa hadha wal mazhabu inda Syafi'iyah. Ini juga pandangan daripada mazhab Syafi'i. Wa fi qaulin akhar di Syafi'iyah. Ada Syafi'iyah ni maknanya ulama mazhab Syafi'i ini ada 2 pendapat. Ada mengatakan boleh makan, ada mengatakan tak boleh makan. In wajabat al-udhiyatu binuzrin mutlaqan jazalahu al-aqlu minha. Boleh makan. Makna apa? Maknanya ulama berselisih pendapat. Ada pendapat mengatakan boleh dimakan, dan ada pendapat mengatakan tak boleh dimakan oleh orang yang korban. Macam mana kita? Nanti macam mana kita boleh pilih 2 pendapat. Sebab fiqh ni makna dia at-tawassu', maknanya luas. Luas mana? Apabila kita tahu ada pendapat mengatakan boleh, ada pendapat mengatakan tak boleh, kita ambil pendapat mengatakan boleh, yang boleh juga daripada pandangan daripada mazhab Syafi'i, maka bolehlah, tak ada masalah. Okey. Sebenarnya jawapan itu ada apa ni, last kali jawapan dia. Boleh saya tekan masa tu dah. Kita tekan masa tu, insya-Allah jawapan dia dah. Okey. Faham kan yang tadi kan? Yang abang nak tanya tu sebenarnya penjelasan dia pada akhir slide nantilah. Okey. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wa waqtuha yabda'u min ba'di salatil 'Id asbaqi salati 'Id fil balad. Waktu sembelihan binatang kurban ini bermula
selepas sembahyang hari raya. Tapi ada tapi. Sembahyang hari raya yang paling cepat dilaksanakan, katakanlah di tempat kita ni pukul 9 dah baru sembahyang. Masjid yang hijau tu pukul 7.45 dah sembahyang dah. Boleh tak katakanlah dia orang sembahyang 7.45, 8.30 dah siap. Kita pukul 9 dah baru nak sembahyang, ataupun 8.45 baru nak sembahyang. Tiba-tiba ahli Korea kita ni pergi sembelih dah binatang korban. Sah ke tidak? Sah. Sebab apa? Betul, maknanya kita anggarkanlah kata sebenarnya dia masuknya waktu sembahyang sunat hari raya ni apabila masuk waktu duha, kan? Waktu duha ni dia setengah jam selepas habis waktu subuh tu dah boleh sembahyang. Sebab tu ada setengah tempat tu 7.45 dah sembahyang sunat hari raya, 8.30 dah siap sembahyang dan boleh tu, kan? Maknanya walaupun di tempat kita ni dah belum lagi siap sembahyang sunat hari raya, dah boleh dengan syarat waktu yang diperuntukkan tu dah, kalau orang sembahyang sunat hari raya tu dah siap. Macam tu maksud dia. Tak sebenarnya di tempat kita, tempat orang lain pun maknanya dipanggil asbaqi solati aidin fil balad, maknanya sembahyang yang paling cepat ditunaikan di tempat lain. Bukan kita ukur di tempat kita. Ba'daha tushra'ul udhiyah, selepas waktu sembahyang sunat hari raya tadi, kan, barulah dibolehkan penyembelihan binatang korban. Wa qabla zalika la takunu udhiyatan, tapi kalau sebelum itu kita sembelih pukul 7.45 kita sembelih dah, sedangkan baru masuk waktu sembahyang sunat hari raya, maka tak sah dari segi korban. Okey. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man zabaha qabla salatil Eid an ya'tabira syatahu syata lahmin laysat syata nusukin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa siapa yang sembelih sebelum sembahyang sunat hari raya, maka itu bukanlah sembelihan ibadat korban, tapi sembelihan daging biasa. Walaysat syata ibadati qurbah, dan dia bukanlah sembelihan untuk sebagai korban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta law tasaddaqa biha kulliha, sekalipun dia sembelih tu dia bagi semua daging pada orang, fa innahu yuktabu lahu sawabus sadaqah wa la yuktabu lahu sawabul udhiyah, maka dia dicatat sebagai pahala sedekah tapi bukan pahala korban, sebab dia sembelih sebelum sembahyang sunat hari raya. Okey. Hunaka ba'dun nas fi ba'dil bilad yazbahuna fi lailatul Eid. Ada dia kata orang yang sembelih malam raya sebab nak makan cepat. Main bagi dia kan pagi besok kita makan, lepas subuh tu boleh makan dah. Ada, kan? Wa hadza khata', ini adalah satu benda yang salah. Wa tadyi' lis-sunnah wa tadyi' li sawabi al-udhiyah, mensia-siakan sunnah dan mensia-siakan pahala korban. Jadi dia kena masuk waktu baru dia boleh sembelih. Wa yajuzu an yusbaha fi yaumin Eid nafsihi, dia boleh disembelihkan binatang korban tadi pada hari raya, kan? Maknanya lepas mereka boleh. Wa fi sani yaumin, pada hari raya kedua. Wa fi sadisi yaumin Eid, pada hari yang ketiga. Bal hunaka qaulun bil jawaz fi rabi ayyamil Eid, dan boleh juga sembelih pada hari yang keempat. Akhir ayyamit tasyrik, pada hari yang terakhir hari tasyrik. Dia macam mana? Dia berakhir pada masuk waktu maghrib, kan? Kalau kita sembelih katakanlah waktu maghrib pada 7.28, kan? Katakan 28, 7.28 masuk waktu maghrib. Pukul 7 tu kita sembelih, selesai sembelih pukul 7, 10 minit pun masih lagi sah ibadat korban kita. Walaupun kita lepas tu kita lapar tu, maka masa sampai malam, kan? Yang penting kita sempat sembelih sebelum masuk waktu maghrib, maka dinamakan sebagai korban juga. Wa ba'dul a'immati yaqulun, setengah para ulama mengatakan bahawa hatta ba'da zalika yasihhu zabhu lailan wa naharan,
dia boleh kita sembelih sama ada siang ataupun malam. Memang ada orang mengajar dia kata malam ni makruh. Sebab apa makruh? Sebab zaman dulu guna pelita gelap, takut kan. Zaman sekarang dah guna lampu, apa makruhnya? Maka tak apa. Jadi kata nak sembelih binatang korban tadi siang hari pun boleh, malam hari pun boleh kan. Walihadza ara annahu laysa min ad-daruri an yasbaha an-nasu kulluhum fi awwal yaumin 'id. Dia sebenarnya saya ambil daripada ceramah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ni. Dia kata bagi pandangan saya, dia kata tak semestinya semua manusia ni korban pada hari pertama. Tapi kita hari pertama kita nak korbankan, sebab biasanya hari pertama ni hari kita jumpa dengan anak beranak kan, biasa kan. Haitsu yakun hunaka zahmah ala zabhi. Kalaulah semuanya korban pada hari pertama, berlakunya zahmah ni kesesakan, situ korban, sini korban, sini korban. Fayumkinu an yuakhira ba'du an-nasi az-zabha ila al-yawm as-sani aw as-salis aw ar-rabi'. Maka dia kata bolehlah kita tangguhkan pada hari kedua, pada hari ketiga, ataupun pada hari raya yang keempat. Tak ada masalah. Wa ma yajzi'u fil udhiyati huwa, benda yang boleh kita buat korban adalah yang pertama al-ibilu, unta, wal baqaru, lembu, wal ghanamu, kambing ataupun biri-biri siapa malah. Li'annaha hiyal an'am, kerana ia merupakan binatang ternakan. Fayasihu an yusbaha ayyan min hazihi al-asnaf. Boleh belaka kita nak sembelih mana-mana, cuma dia kata yang terbaik adalah kambing lah, sebab dari segi sedap daging tu, maka lebih utama kita korbankan kambing kan. Wasyatu 'anil wahid wal maqsud bil wahid ar-rajul wa ahluhu wa ahlu baitihi. Kambing ini kita boleh korban untuk seorang, dia tak boleh pakat 7 orang kan. Dia maksudkan dengan seorang, makna dia lelaki tersebut dia boleh niat, inilah korban saya dan ahli keluarga saya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Faham tak? Maknanya dia korban tadi seekor kambing ataupun satu bahagian daripada 7 bahagian lembu tadi, dia kena niat dalam hati dia, inilah korban saya dan ahli keluarga saya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Maknanya dia telah merangkumi pahala tadi untuk diri orang yang korban, untuk isteri dia, anak-anak dia, dan mak dan ayah dia telah meninggal dunia. Jadi cara kita nak niat adalah sebaik-baik niat semasa kita tengok darah mengalir itu kan. Maknanya kita niat inilah korbanku dan ahli keluargaku yang masih hidup dan yang telah mati. Itu maknanya kita niat korban tadi untuk keluarga kita. Okey. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza an Muhammad wa alihi, sebagaimana yang Nabi sebutkan ini adalah korban baginda dan juga ada keluarga baginda. Wa qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, kunna fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazbahu ar-rajulu an nafsihi wa ahlihi syatan wahidatan. Ketika mana kami berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melihat seorang lelaki menyembelih binatang korban untuk dirinya dan ahli keluarganya. Maknanya inilah korban aku dan ahli keluarga aku yang hidup dan yang telah mati. Faham okey. Wa bin nisbati lil baqari wal ibil, adapun lembu ataupun kerbau ataupun unta, fayakfi suba' al baqarah atau suba' an naqah anil wahid. Maknanya kita boleh buat 7 bahagian, sama ada 7 bahagian itu kita nak korban belaka pun boleh, ataupun kita nak sebahagian korban, sebahagian akikah pun boleh, ataupun korban ada, akikah ada, ataupun nak beli daging semata-mata pun ada. Okay. Jadi kalau kita nak korban dah kan. Kalau kita nak akikah dah kan. Boleh tak binatang yang korban tadi kita nak akikah, sebab akikah ni dia lain hukum kan, lain cara. Okey, soalan dia, boleh tak binatang yang kita korban tadi kita ajak jiran kita yang bukan Islam
datang makan binatang korban. Kita bila kita sembelih ekor kambing, kita buat jamuan kan untuk orang-orang yang datang rumah kita kan. Sebelah rumah kita tu orang bukan Islam kan. Boleh tak kita panggil dia makan daging korban tadi? Ada jawapan. Sebenarnya ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahawa tak boleh. Sebab korban-korban ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang kafir maka tak boleh diberi makan. Kalau kita nak bagi juga, kita beli daging pasal suku zakat, kita masak untuk dia, itu boleh. Sebab tak ada kena mengena dengan binatang korban. Tapi pandangan yang kedua yang saya baca, boleh, tak ada masalah. Walau bagaimana yang terbaik tak payah bagilah. Sebab kita buat korban-korban ini lillahi ta'ala. Kalau kita nak jamu dia juga, kita ambil dua bahagian. Bahagian yang pertama korban, bahagian yang kedua kita beli bahagian kita beli kita beli daging sahaja, dan daging yang kita beli tadi tu boleh kita bagi kepada orang yang bukan Islam, tak apalah. Okey. Okey. Fayam bagi adal muslim. Okey. Wa kullama kanat asmana wa ahsan kana zalika afdal. Kalau kita nak sembelih ni, kita kena cari hak yang paling gemuk, yang paling baik. Kalau binatang tu kurus je, tak boleh dijadikan korban. Sebab apa dia kata? Li'annaha hadiyatun ila Allah azza wa jalla. Sebab kita nak kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkanlah kita nak kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala ni binatang hak yang kita sendiri pun tak kena. Jadi kita pilih binatang yang terbaik. Fayam bagi adal muslim an yuqaddima ila Allah afdala syai'. Maka menjadi kewajipan kepada kita nak kemukakan kepada Allah ni perkara yang paling terbaik. Amma an yaj'ala lillahi ma yakrah fala. Adapun kata kita sendiri tak suka, tak payahlah kita korban. Kita korban binatang yang terbaik. Okey. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ta'addadat ara'ul mazahib al-fiqhiyah fi bayani kayfiyati tawzi' wa taqsim al-udhiyah syar'iyyan. Ada beberapa pandangan ulama macam mana cara kita nak bahagikan daging korban tadi. Wa zahabu fi zalika salasati aqwal. Ada 3 pendapat. Bayanuha fi ma yati. Penjelasannya sebagaimana yang berikut. Yang pertama, al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama. Qala al-hanafiyyatu wal hanabilatu bistihbab taqsim al-udhiyah ila salasati ajza'. Pandangan daripada ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Hambali mengatakan sunat kita bahagikan 3 bahagian. Sulusun lil fuqara, 1/3 untuk orang fakir miskin. Wa sulusun lil mudahi, 1/3 untuk orang yang korban. Wa sulusun lil ihda, dan 1/3 untuk dijadikan hadiah. Orang apa untuk kita jadikan secara untuk ahli keluarga kita ataupun jiran kita ataupun kawan-kawan kita. Walaupun kaya tak apa. Ia maknanya kalau kita dapat 12 kilo, kita bahagikan 3. 4 kilo untuk orang fakir miskin, 4 kilo kita ambil, 4 kilo untuk dijadikan hadiah kepada jiran dan kaum kerabat. Okey. Wa qala al-hanafiyyatu, berkata ulama mazhab Hanafi, innal afdala lil mudahi in kana musiran an yatasaddaqa bisulusaini wa ya'kula as-sulus. Dia kata kalau sekiranya tukang korban tadi orang yang senang, orang dah biasa dengan daging, tak ada masalah nak makan daging, maka disunatkan dia bersedekah 2/3 dan dia ambil 1/3. Yang mana 2/3 tadi disedekah untuk orang fakir miskin. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua. Qala Syafi'iyah, berkata ulama dalam mazhab Syafi'i, bi afdaliyati tawzi' al-udhiyah 'anil fuqara wal muhtajin wa an ya'kula minha al-mudahi al-qalila faqat. Maknanya dia ambil sedikit sahaja, macam kita lah kan. Kalau kita ni suami isteri, anak-anak tak balik, kita ambil sikit je untuk diri kita dan isteri kita. Banyak-banyak tu semua sedekah. Itu dari segi pandangan mazhab Syafi'i. Maknanya atas keperluan lah. Kalau kita rasa nak ambil 1/3 pun boleh. Kalau kita rasa kalau ambil banyak pun buat apa? Tak ada orang makan. Hanya saya dengan isteri saya saja, maka ambil sedikit.
Maka pandangan mazhab dalam Syafi'i ini mengatakan bahawa sunat kita ambil sikit sahaja dan kita bagi banyak. Okey. Al-qaul salis, pandangan yang ketiga. Qala al-Malikiyyah, berkata ulama dalam mazhab Maliki, bi'adami wujud qismatin muayyanatin fi tawzi'in udhiyah. Tak ada pembahagian yang ditentukan. Falil mudahi al-hurriyah al-kamilah fi taqsimiha. Orang yang tukar korban tadi bebas nak bagi cuma mana, sikit pun boleh, banyak pun boleh. Wa tawzi'iha kama yasha, dan dia bebas nak bagi setara mana. Okey. Masalah yang berlaku adalah orang yang nak buat akikah, kan? Buat akikah, apabila dia nak akikah, maknanya dia boleh ambil semua sekali daging untuk dijadikan akikah. Maka dia tak boleh bagi daging mentah kepada orang fakir miskin. So, yang kedua, kalau orang nak korban, tiba-tiba daging korban tadi dia nak buat kenduri kahwin. Kalau kita nak ambil 1/3, sikit sangat, kan? Kita gunalah pendapat yang mengatakan bahawa kita bagilah sebahagian sikit dan kita ambil yang banyak untuk jadikan sebagai kenduri kahwin. Ada juga pandangan mengatakan bahawa orang yang tukar korban tadi, dia nak bagi setara mana ikut dia. Dia kata yang penting dengan syarat dia, korban ini wajib ada bahagian daging mentah diberikan kepada orang fakir miskin walaupun sedikit. Yang tak bolehnya ambil semua daging tu 14 kilo tu guna untuk dijadikan sebagai kenduri kahwin atas nama korban. Tak, sebut je korban wajib dibahagikan kepada fakir miskin walaupun sedikit. Walaupun tu kita perlu mengetahui banyak pendapat. Pendapat mengatakan bagi 3. Pendapat yang kedua mengatakan ambil sikit bagi banyak. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa bebas, atasmu nak bagi ganda. Jadi maknanya kalau kita ni ada ahli keluarga, kita ambil dah 1/3. Kalau kita ni suami isteri, kita ambil dah sedikit. Kalau kita nak buat kenduri kahwin, kita ambillah banyak dan kita bagi sedikit. Ketiga-tiga pendapat betul belaka. Itu maksudnya kita faham bahagian korban. Jadi korban ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyembelih binatang korban, kan? Jadi bila kita faham benda macam ni, ada yang korban sunat dan ada yang korban wajib. Yang sunat tak ada gapo-gapo, pada asalnya kita memang nak korban. Yang wajib 2, yang pertama bila kita bernazar, sekiranya saya sembuh daripada penyakit, saya bernazar nak korban seekor kambing, maka kita wajib sembelih seekor kambing dan bagi pada fakir miskin, kan, ataupun orang lain lah, kita boleh makan lah. Ada pun orang tanya kita, kamu nak buat apa dengan kambing tadi? Kita pun jawab, aku nak korban. Maka wajib kita korbankan. Tapi adakah kita boleh makan daripada binatang tersebut? Jawapan dia 2 pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan tak boleh. Jadi kita pilih yang boleh lah, sebab yang boleh pun daripada mazhab Syafi'i juga, kan? Wallahu a'lam. Boleh, kan? Dah terjawab soalan tadi. Mana-mana? Daging yang sama. Daging yang sama jadi akikah. Maknanya kita ambil bahagian korban tadi itu, kita ambil daging mentah tadi, kita bagilah. Dia semuanya korban-korban, akikah. Dan ini binatang, ini daging untuk korban, ini bahagian akikah. Dia kali okey. Kalau orang tanya kita, mana lebih afdal, nak buat korban dulu ke nak buat akikah dulu? Korban lah. Jadi maknanya akikah tu bila-bila masa lah. Kalau kita tak mampu nak masa tu, tak, dia kena asing-asingkan. Wallahualam. Tapi kalau dia buat juga boleh. Mana dia ambil lah benda korban tadi, dia bagilah hak orang miskin tu. Hak yang selebihnya akikah buatlah, tak apa. Segini tu wallahualam.
isteri korban ke atau suami korban. Pasalnya itu satu keluarga tu suami isteri tu nanti isteri korban. Macam mana dia tanya? Okey. Kalau suami tu orang yang ada duit, suamilah korban. Dan dia ni ialah korbanku dan ahli keluargaku dan yang telah masih hidup, yang telah mati. Tapi kalau isteri nak korban pun boleh. Dia nak macam tu juga. Ini korbanku dan ahli keluargaku yang masih hidup, yang telah mati. Boleh, kedua-duanya boleh. Sebaik-baiknya suami, sebab dia ketua keluarga. Biasanya kalau kita nak korban ni, bab pengalaman saya pun, suami isteri ni biasanya dia yang sama je. Wallahualam. Kau ada asing-asing. Kita hidup suami isteri ni hidup yang bersepakat kan. Biasa ketua keluarga lah kan. Si suami lah biasanya korban. Tapi dia kena niat lah untuk diri dia dan ada keluarga dia yang masih hidup yang telah meninggal dunia. Boleh? Kalau wallahualam. Ila aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.